Tengok kitab. Ada 30 minit lagi. Tadi saya ceramah 6.30, sekarang dah pukul 7, baru setengah jam. Saya kena dengan sikap ni, apa ni, terubuk. Dia mata dia laju sikit dengan saya sekali, mata laju dengan terubuk Sarawak ni jangan buat main. Dia tarik mata ni tak larat ni. Muka surat 17. Dan arti harus itu. Berhenti kat situ. Dulu kita berhenti kat situ. Ya. Kita dah bahas tentang hukum syarak. Ya, kita dah bincang masalah hukum syarak. Hukum keputusan, syarak undang-undang Tuhan. Yang tu jangan lupa. Ya. Tengok, dan arti harus. Hukum syarak itu terbahagi pada 5. Saya ulang balik kan. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ada 5 saja. Bid'ah ni tak termasuk dalam hukum syarak. Sebab tu jangan diketengahkan sangat. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Dia bukan hukum yang tu. Yang tu kena mengaji bab lain. Ni tak, geng ni, itulah dia menjadikan hukum. Kita buat salah sikit, dia ambil bid'ah tu, hukum atas tu. Sebab kan dia bukan hukum. Hukum syarak 5 aja. Buatlah apa atas dunia pun, tak boleh lepas daripada 5 hukum ni. Kadang-kadang kita buat benda tu boleh jadi wajib. Apa dia? Belajar ilmu agama. Hukum apa? Wajib. Buat maksiat apa hukum? Haram, sunat, makruh, harus. 5 ni je. Ni duk kalut dengan bid'ah sana, bid'ah sini. Dia tak lah. Ya, dia bukan hukum yang nak menghukumkan satu-satu benda. Begitu. Jumpa dah muka surat 17 dan arti harus las. Wajib kita dah belajar dah. Sunat kita dah belajar dah. Arti sunat, arti haram, arti makruh. Pagi ni kita nak belajar ada lagi satu. Dan arti harus pada syarak. Harus pada syarak ni harus pada undang-undang Tuhan. Syarak itu undang-undang Tuhan. Jangan lupa yang tu. Sebut kata syarak aja, undang-undang Tuhan. Hukum syarak, mahkamah syariah, mahkamah yang mengikut undang-undang Tuhan. Begitu. Dan arti harus pada syarak itu ialah barang. Barang ni perkara ataupun benda. Tu dia letak barang di situ. Ialah barang yang dibiar dan dihilah. Akan barang dengan tidak berdosa. Maksud dia macam mana? Yang kata harus pada syarak ni, kita buat pun tak dosa, tak buat pun tak dosa. Begitu. Dan tidak dijanjikan siksa. Kalau kita tak buat perkara harus ni, tak dijanji azab pun. Allah tak ambil kita sebagai azab. Dan tidak dijanjikan pahala atas yang mengerja akan barang. Kena rujuk itu. Tidak dijanji pahala, tu nama dia harus pada syarak. Bahkan diberi pilih antara buat dan tinggal itu. Itu maksud dia harus. Dia nak terang kepada kita harus ni benda apa. Itu saja. Seperti dia kata contohnya benda yang harus ni, seperti berjalan. Berjalan, kita duduk berjalan kat rumah kita tu ke dapur, wang tamu dalam bilik, pergi dapur cari wang tamu bilik. Tak dalam dosa dah, tak dosa. Kalau berjalan dapat pahala dah, tak dapat pahala. Harus. Tengok, tetapi kadang-kadang benda yang harus ni boleh jadi wajib, boleh jadi haram. Dan seperti tidur, dia kata tidur kita nak tidurlah, harus. Nak tidur boleh, tak tidur boleh. Tapi kadang-kadang benda yang tidur juga boleh jadi haram, boleh jadi wajib. Baik, makan, minum dan sebagainya. Dia kata semua itu benda yang harus daripada perkara-perkara yang harus. Tetapi tengok, tetapi dikatakan harus yang tersebut itu. Yang kata makan, berjalan, minum dan sebagainya tu, yang kata harus tu selama tidak jadi tegah bagi 4 perkara yang terdahulu. Apa 4 perkara yang terdahulu? Wajib, apa dia lagi? Sunat, haram, makruh. Selagi mana tak bertembung dengan 4 ni, maka benda tu harus. Kalau bertembung dengan 4 ni, dia hukum dia berubah menjadi hukum lain. Maka jika jadi 3 bagi 4 yang terdahulu itu, maka dinamakan dia harus lagi. Seperti berjalan, maka berjalan itu harus. Itu dia kata, kerana berjalan, tujuan berjalan itu kerana menuntuti ilmu yang wajib, maka wajib kena berjalan. Ni kita pagi ni tak jalan, ustaz, saya naik kereta.
kan? Naik kereta itu wajib. Kalau kita berjalan kaki itu, berjalan tu wajib, maknanya kalau tak berjalan, apa hukum? Berdosa. Dia ikut tu je. Apabila berjalan tu sudah menjadi wajib, tiba-tiba dia tak berjalan, apa hukum? Berdosa. Maknanya kita tak tahu lagi ilmu perduain, tak belajar lagi. Ada surah duk mengajar perduain, dia tak pergi itu berdosa. Tak berjalan pergi itu berdosa. Diri dia kufur dengan Allah pasal tak faham ilmu apa usuluddin ni, itu dosa lain. Dosa diri dia tak berjalan tu dikira asing pula. Jadi apabila kita berjalan, maka jadi perkara tu wajib. Apa pula balasan pada buat benda wajib? Besarlah pahala. Diri berjalan tu pahala 1 tapak, 2 tapak. Kata ulama, kalau kita naik motor, dia kira pusing tayar. Dia kira pusing tayar kereta kita. Sekali pusing, Allah balas kita buat benda yang wajib. 2 kali pusing, 2 kali pusing, benda yang wajib kita buat, dibalas pahala wajib. Diri berjalan tu asal harus, tapi tujuan berjalan nak pergi menuntut ilmu sudah dikira wajib. Tak berjalan dosa. Gitu. Nah, dikira tu dia kata perkara yang harus. Ilmu dia kata kerana menuntut ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib macam mana? Ilmu macam perduain, ilmu sifat 20, ilmu yang wajib. Ilmu pergi menuntut ilmu mambang tanah, mambang kuning, mambang hijau, itu lain. Ilmu tu tak dapat, tak kisah pun, kan? Maka wajib pula berjalan itu, dia kena wajib berjalan. Dan jika berjalan kepada tempat maksiat, maka haram berjalan itu. Samalah, sopalah. Kita berdiri berjalan tadi asalnya harus, tapi berjalan nak pergi tikam nombor ekor. Ada kuda mototo berdiri berjalan tu, sekali dia tapak dosa besar, sekali dia tapak dosa besar, banyaknya dosa begitu. Dan jika kepada yang sunat, maka sunat, dan jika yang makruh, maka makruhlah berjalan itu. Demikianlah. Nah, pagi ni nak pergi beli petai, makan petai makruh, jalan tu makruh. Dah jadi macam tu. Batu kita ni dosa banyak kita ni, begitu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Inilah huraian hukum syarak. Selesai hukum syarak, kena ingatlah itu. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar daripada usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Yang ni bab fiqh ni, di sini kita belajar ilmu usuluddin. Jadi tak boleh nak hurai bab fiqh kita bagi panjang. Kalau nak hurai panjang, kena ambil kitab lain. Begitu. Faedah, dia kata, apa faedah kita belajar ni hukum-hukum syarak ni? Dia kata, ini suatu perkara yang berguna, yang sangat banyak orang-orang jahil tentang mengetahui hukum-hukum syarak. Dengan perkara ini sehingga yang tidak disangka-sangka dengan jahilnya, tetapi jahil juga dia. Contohnya macam mana? Ada kita bahas dulu apa dia? Makan ubat tahan sakit jadi syirik apa sebagainya. Dia tak tahu hukum syarak. Kan? Hukum syarak, hukum adat ni. Sebab tu dia kata kena belajar juga hukum syarak ni, kena ramainya yang jahil dalam hukum syarak ni. Iaitu tiap-tiap perkara itu diputuskan oleh Allah dan Rasul, tetapi tidak ada janji apa-apa daripada pahala dan seksa. Itulah harus. Tetapi perkara, tengok lagi, saya baca lagi laju sikit ni. Tetapi perkara itu tetap dan pasti, maka tidak dinamakan dia perkara itu wajib syarak, seperti wajib mati. Wajib mati tak boleh kita panggil hukum syarak. Mati ni, kita mati ni, mati. Dan wajib bangkit hidup kembali. Dia tengok, dia tulis dalam kitab ni. Mati ni, cendol, hukum apa? Kita tak boleh panggil wajib pada syarak. Sedangkan kita dah bagi tahu tadi lah, tiap-tiap benda yang berlaku ni semua tak terlepas daripada 5 ni. Adapun mati, adapun hidup balik, kita lepas mati kita dihidup balik, dia bukan hukum syarak yang tu. Lepas tu kena belajar. Sekali kita kata wajib mati kita, kan? Apabila kita wajib mati, yang mematikan kita siapa? Yang mematikan kita siapa? Allah.
Kalau kita menghukum mati itu wajib, mati itu wajib, makna wajib ni tak benar. Wajib ni kena buat, tak buat tak boleh. Maknanya Allah kena mati kita, tak mati tak boleh. Maknanya ada orang yang menekan Allah suruh kena mati, tak mati tak boleh. Faham tak? Macam kita solat ni, solat wajib tak? Wajib. Siapa yang menekankan kita? Allah. Maknanya ada orang yang menekankan kita kan? Itu maksud dia wajib. Jadi mati ni kalau kita kata wajib, yang mematikan siapa? Allah. Tiba-tiba kita kata wajib Allah kena mati, bagi orang tu mati. Maknanya ada tak mati berdosa Tuhan tu. Jadi tentu faham tak tu? Jadi mati ni macam mana? Kita baca lagi sikit. Dia kata, dan sebagainya daripada perkara yang wajib berlaku, maka iaitu dinamakan dia mati dan hidup kembali, itu dinamakan dia wajib hukum aridi. Tengok di situ apa? Hukum aridi. Baca dia macam tu. Kalau Jawi tu, kalau Rumi arid kan guna dia baca. Tu dah kena baca Jawi ni. Kalau Jawi ain ra da, macam sa da, aridi, baca dia macam tu ya. Mati dan hidup ni dia bukan hukum syarak, tetapi dia hukum aridi. Ustaz, apa hukum aridi itu? Tengok kitab. Artinya, arti hukum aridi itu keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala, bukan daripada pihak kita ya, daripada pihak Allah. Tapi Allah dah berjanji kan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti merasa mati. Tapi perkataan bukan wajib pada Allah. Tiap-tiap yang bernyawa Allah kata pasti merasa mati. Betul tak tu? Mati semua. Tapi adakah perkara mati itu wajib pada Tuhan? Tak, Allah kata aja. Kalau Allah tak bagi kita mati sampai bila-bila, boleh tak boleh? Tu dia kata aridi pada pihak Allah. Dia tak bagi, apabila Allah bagi mati pula kita, dia tak bagi bangun dah. Kiamat pun tak ada, pada masa pun tak ada dah. Boleh tak boleh? Boleh. Tu dia panggil aridi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak memungkiri janji apa yang dia janji. Tapi bukan wajib atas dia. Jadi mati ni sebab tu kita tak boleh panggil hukum syarak. Kena ngaji, takut kita ni salah faham. Apabila salah faham, salah akidah kita, i'tiqad kita. Tu. Nah, tu tujuan dia kata kena mengaji juga. Kalau tak mengaji nanti orang akan jadi jahil. Itulah dia kata hukum iaitu dinama akan dia hukum aridi. Artinya, arti hukum aridi itu keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala, bukanlah keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita yang mengerjakan dia. Kita tak boleh hukum ya, begitu, faham tak tu? Dan iaitu hukum aridi itu, tulis itu iaitu tu kena rojok. Dan iaitu apa benda tu? Hukum aridi itu 3 bahagian. Baru kita faham cara baca dia macam tu. Ni dan iaitu 3 bahagian. Apa benda ni? Kalau kita tak rujuk. Dan iaitu hukum aridi itu 3 bahagian. Ada terbahagi pada 3 pula. Yang pertama wajib aridi, yang kedua mustahil aridi, yang ketiga harus aridi. Benar? Kemudian dia hurai apa maksud wajib aridi dan macam mana yang dikatakan wajib aridi itu. Dan arti wajib aridi itu ialah barang yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala, seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu merasai mati, merasai ia akan mati. Dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah. Mana Allah janji innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Allah kata hari kiamat nanti aku akan hidup balik manusia, aku nak soal. Maka hidup itu dia panggil hidup keputusan Allah. Kalau Allah kata aku malas lagi ni, biar aku penam dalam tanah sampai bila-bila jangan bangun pun boleh, kerana bukan wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu saja dia nak bagi tahu situ.
innakum yaumal qiyamah tub'asun. Artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkitkan hidup kembali kamu semua. Maka dinamakan dia wajib aridi pada pihak Allah, bukan pihak kita. Nah, dan jika melawani keputusan yang tersebut itu, seperti yang bernyawa tidak mati dan yang telah mati tidak hidup kembali, maka dinamakan dia mustahil aridi. Tuhan dah janji, kata kita ni kullu nafsin za'iqatul maut, manusia ni tiap-tiap yang bernyawa burung. Benda yang bernyawa Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa mati. Tiba-tiba tak mati-mati. Kalau tak mati-mati itu mustahil pada keputusan Allah, kerana Allah ni dia tidak memungkiri janji, tapi benda itu bukan wajib atas dia. Begitu. Itu dia panggil mustahil ardi, iaitu bahagian yang kedua. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus aridi. Maksud dia macam mana? Tuhan janji dah, kita ni dah tulis dah Lauh Mahfuz ni, kita nak mati pada hari bulan, pada sekian hari bulan nak mati, sudah tetap dah. Tiba-tiba mati awal pada tarikh tu, mati awal sikit, patutnya besok kita mati, tarikh kita yang ditetapkan oleh Allah, kan? Tiba-tiba hari ni mati dah. Itu dia panggil harus bagi aridi, kan? Ataupun mati lewat, mati awal kan, sedangkan dia tidak mengikut tetap tu, harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia? Kerana Allah sebut ud'uni astajib lakum, kan? Mintalah kepada aku, mesti aku perkenalkan. Patutnya kita mati dah hari ni, kita dapat Lailatul Qadar, ya Allah panjanglah umurku, Allah tambah lagi dah. Jadi tetap tarikh yang tetap mati hari ni dah cancel, tarik lagi. Antaranya benda yang Allah tarik umur panjang ni apa dia? Disebut dalam apa ni, tafsir Nurul Ihsan, cerita dalam surah Al-Insan pagi Jumaat yang kita dah baca tu. Malaikat maut nak datang ambil nyawa kita ni. Malam ni nak ambil nyawa, pagi tu kita buat kebaikan kepada mak kita, Allah panjangkan lagi 30 tahun. Tapi kita tidak sedar. Tarikh kematian kita ni kan kita tak tahu bila. Nabi kata, aku nampak malaikat maut datang kepada seorang lelaki, aku nampak Allah perlihatkan kepada aku. Nabi cerita riwayat daripada Abdurrahman bin Auf. Nabi kata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, Allah perlihatkan kepada aku seorang lelaki, malaikat maut datang kepada dia. Tapi apabila datang je, dia pusing balik, kono balik, tak sampai kat dia tu. Sebab apa tu? Rupanya lelaki ni dia ada buat kebaikan pada mak dia. Allah gandarkan, Allah khulkan dulu, mati dia pada hari tu, tambah lagi 30 tahun. Kita ni patutnya mati bila pun tak tahu. Mungkin kita ada buat kebaikan pada mak kita. Kemudian Nabi kata, aku diperlihatkan seorang lelaki yang mati dan ditanam. Allah perlihatkan kepada aku, dia mati duduk dalam kubur, datang malaikat nak azab dia, dan datang bumi nak himpit dia. Tiba-tiba amalan wudu dia jadi penghalang. Kita dunia ni berwudu, amalan wudu tu jadi penghalang, luah balik kubur dia. Kemudian Nabi kata apa dia? Masuk dalam kubur saja dahaga yang amat sangat seorang lelaki ni. Dan saat dia nak mati pun dahaga, masuk dalam kubur pun dahaga, dan di padang mahsyar pun dia dahaga. Tiba-tiba amalan dia bagi orang, amalan dia apa dia? Amalan dia puasa bulan-bulan Ramadan. Dia puasa ni dahaga kita ni. Kalau boleh saya nak minum air ni, tapi dahaga. Tapi dia tahan bulan puasa. Maka amalan ini jadi benteng kepada kita di padang mahsyar nanti. Nabi hurai satu panjang cerita ni. Begitu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amalan kita boleh bagi syafaat kepada kita. Apabila amalan ni boleh bagi syafaat, yang tu yang kita boleh tawasul dengan amalan. Jadi kena mengaji selapis lagi. Orang pergi kubur tu, pergi kubur wali-wali tu, orang bertawasul dengan amalan wali tu.
Tapi geng ni dia salah faham, dia kata kita pergi sembah kubur. Sembah kubur semua kita kata tak boleh, syirik benda tu. Tapi hang boleh tabaruk, boleh tabaruk, cari keberkatan. Kita jumpa satu guru yang hebat, guru tolong doakan ke anak saya. Kenapa hang tak doa sendiri? Sedangkan tu guru ni baca Fatihah juga, hak baca Fatihah sendiri. Dak nak ambil tabaruk di atas kebaikan amalan tu guru ni. Tu dia panggil tawassul. Orang dah mati, apa boleh lagi bertawassul? Orang mati, jasad mati, roh tak mati. Dalil, coba kita tengok pergi Mekah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kan kita dah bagi salam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, besok kalau tuan dah wafat, kami nak bagi salam pada tuan. Macam mana tuan nak jawab salam kami? Sahabat ni termasuklah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dia keluar daripada rumah dia. Kalau kita pergi Mekah kan, Menara Jam. Menara Jam tu ada rumah dia panggil Abu Bakar As-Siddiq. Nabi duduk di rumah dia tu. Abu Bakar ni keluar daripada rumah nak pergi rumah Rasulullah. Rasulullah ni menantu dia. Ya, menantu dia. Dia pergi rumah Rasulullah, jumpa dengan kawan tengah jalan. Abu Bakar, mana nak pergi tu? Nampak laju sangat berjalan tu. Saya nak pergi rumah Rasulullah. Apa tujuan? Semata-mata nak kirim salam pada Rasulullah. Pergi sampai rumah Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, balik. Kau kita pun nak buat macam tu. Pergi depan rumah orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang pun tengok apa, balik. Kan? Tapi kita tak ada apa. Rasulullah ni, dia kata tengok wajah Rasulullah tu satu ibadat. Kita melihat wajah Rasulullah itu satu ibadat. Abu Bakar dia pergi bagi salam. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau tuan dah wafat nanti, kami nak bagi salam, macam mana lah kami ni nak bagi salam itu, jawab salam tu, bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab bagi salam balik kita tu. Yang itulah sahabat nak. Satu doa lah bagi kita. Maka Nabi kata apa dia? Wahai sahabatku, para anbiya, dia tidak mati, mereka akan hidup di dalam kubur itu. Para nabi-nabi ni hidup macam mana? Tetap boleh tak, kerana di alam lain. Hidup di alam lain. Maka begitulah dengan roh kita tak mati. Roh kita tak mati. Sebab tu kita boleh tabaruk. Tapi doa ni salah faham. Oh, syirik ni, geng-geng bid'ah ni, geng-geng bid'ah. Dia sembah kubur. Kita bukan sembah kubur. Kita pergi ambil tabaruk. Tu kita dah sebut daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kan? Pergi ambil tabaruk. Siapa dia ketua bagi segala wali-wali yang ada. Boleh tabaruk dengan dia. Tapi nak kena ngaji dulu lah. Yang tu dia kata makrifat, tarekat, hakikat tu, yang tu kena bincang bab lain. Tak boleh nak ambil lagi. Kena yang ni pun tak sampai lagi. Pergi 24 pergi ambil yang tu, saat kita jatuh gaun kita. Kan? Tengok kitab kita balik. Kemudian dia kata apa dia? Inilah 3 perkara yang dinamakan hukum aridhi. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian, supaya lepas kamu daripada dinamakan kejahilan, maka beruntunglah kamu selama-lamanya. Kalau kita belajar dengan ilmu agama seperti ini, maka kita akan beruntung. Pasal apa? Untung macam mana? Beruntung kerana kita duk kaji tentang Tuhan. Duk kaji Tuhan kita. Ya. Tabaruk dengan yang wali yang meninggal kan. Tabaruk tu macam mana? Sebab sekarang ni Nadi tu kita tak bagi dah orang masuk. Bila orang tu masuk, dia sekadar putih tu bukannya sekadar tabaruk, tapi dia macam menimbulkan rasa apa, fitnah. Dia macam fikir pun kuat apa semua kat dalam macam untuk Nadi tu kan. So punya apa yang takbir tu kita bagi masuk. Bila kita bagi masuk, dia cakap kita pula yang kita kuasa tu dia untuk tak benarkan dia masuk. Tapi sekadar kalau masuk, sekadar untuk diam, untuk berzikir apa, tapi dia berzikir tu macam kuat sangat. Baik. Kadang banyak berlaku macam ni.
Orang buat masalahnya orang-orang tarekat lah kan. Selalunya yang pergi berzikir dekat kubur ni orang tarekat. Kerana banyak dah jaiz kita di Selangor ni pun pegang orang tarekat ni. Cuma tidak diharamkan tarekat secara menyeluruh kan. Sebab tu ada tarekat dia jaiz akan serbu pergi tanya, tangkap geng-geng hak tarekat ni, tanya lebih kurang tentang tawasul, tentang tabaruk. Dia orang tak mengaji pasal ni, dia ikut je. Apa tujuan ni? Kita pergi kat kubur ni, kita minta kat wali tu minta kat Tuhan. Ni yang kata akidah dia masalah. Yang ni dah orang dah tak bagi dah pergi kat kubur-kubur ni. Pulau Besar, Melaka, banyak yang pergi. Salah faham banyak kan. Pulau Besar Melaka ada kan? Kita tengok dalam dia. Tapi banyak kan tuan guru Baba Ismail sepanjang masih pergi lagi. Tapi kita pergi dalam keadaan ilmu, boleh bertabaruk situ. Contohnya dekat Indonesia, wali-wali 9 ni, wali Songo, wali 9 ni, kita boleh tabaruk. Tapi masalah hari ni, dia orang tak mau belajar sifat 20. Dia turut lompat pergi ambil tarekat. Habis lompat pergi ambil tarekat, dia tabaruk macam mana? Dia tabaruk, dia duk minta kat orang tu dalam kubur tu, wali tu. Dia salah faham. Kita tak minta kat wali tu. Habis soal zikir kuat tu, soal zikir kuat tidak ada masalah. Zikir boleh dua cara, boleh zikir kuat. Kita tengok dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, dan kitab kita nanti kita akan jumpa kitab kita yang kita baca hari Rabu apa sini kan. Tu kitab Imam Ghazali juga. Bagi orang awam macam kita, zikir kuat lebih afdal. Jadi cuma dia zikir kuat tu di kubur, rasa pelik lah. Cuba zikir kuat di surau, rasa tak pelik. Tapi zikir kuat di kubur, dia rasa pelik. Kerana zikir kuat ini dia panggil menghantamkan qalbu. Sebab tu kena ambil kaedah yang tu saya kata saya nak janji nak ajar tak ajar sampai sekarang. Kerana saya tak mau pergi lompat naik kat atas, pergi step, pergi habis ni dulu kan. Yang dilarang tu ada segelintir yang ni tak faham tentang tabaruk. Tabaruk ni apa dia? Kita disandarkan kepada amalan dia. Contoh, saya bagi contoh macam mana kan. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau terimalah doa kami. Macam tadi saya tabaruk dengan Rasulullah, betul tak? Ada perasaan tak? Saya bertawassul, kami bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni mulia, kita tawassul dengan kemuliaan dia. Boleh? Pada wali boleh tak? Ya Allah, ya Tuhanku, kami bertawassul dengan amalan dia. Tawassul dengan amalan, bukan tawassul dengan tubuh mayat hidup dalam tu bukan. Tawassul dengan amalan dia. Tawassul dengan amalan boleh. Dalil, buktinya boleh. Dalil dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, Imam Muslim pun ada. 3 pemuda yang berjalan, lepas tu gelap di padang pasir. Nabi cerita perkara ni tak tahu berapa kali kepada sahabat. 3 pemuda berjalan di tengah padang pasir, tengok malam dah, cari tempat berteduh, cari tempat pelindung. Tengok ada satu batu, ada gua, masuk. Kau pernah dengar? Kan saya dah cerita dekat sini ke belum? Saya pun tak tahulah. Tak cerita lagi sekali lah kan. 3 pemuda ni zaman Nuh, Nabi cerita tak tahu berapa kali, repeat hadis ni kan. Berjalan dia, tengok gelap malam, kita carilah tempat berlindung. Tengok batu ada gua, masuk tu 3 pemuda ni dalam tu. Tiba-tiba batu besar di atas jatuh, tutup pintu gua. Nak keluar tak boleh. Nak keluar tak boleh. Macam mana ni? 3 orang ni duduk dalam pintu, dalam gua ni, pintu dah tutup dengan batu besar, nak tolak tak boleh. Maka bincang-bincang 3 orang ni, dia kata apa dia? Kalau macam ni tak jadi, kita kena doa kepada Tuhan. Nak minta tolong kat siapa? Tak tolong kat Tuhan lah. Jadi minta tolong kat Tuhan. Cerita 3 orang ni, hang ni pernah buat kebaikan apa ah? Apa yang special bagi hang? Jawab yang seorang ni, ada benda aku special buat. Aku ada mak, dia kata. Aku ada ibu, aku ada bapa. Aku jaga bapa aku dengan ibu aku ni melebihi nyawa aku. Dia cerita, dia kata setiap hari aku pergi cari susu, buat balik kepada mak aku minum.
Tiap-tiap hari. Dia kata, aku cari susu buat balik mak kepada mak aku minum. Aku tak minum susu tu, melainkan mak dan ayah aku minum baru aku minum. Nah, dia buat kebaikan. Satu hari dia balik lambat. Balik cari susu, balik lambat. Biasa balik pukul 5 petang, hari tu lepas isyak mau balik. Tengok orang tua ni dah tidur dah. Orang tua ni dah tidur dah. Maka dia tak mau kejut ibu bapa dia ni. Dia tak mau ganggu ibu bapa dia tidur. Ibu bapa ni tidur kena tunggu anak ni lambat sangat buat balik susu sehingga tertidur. Dia pegang gelas susu, dia berjaga sampai pagi. Tu yang kita buat kebaikan pada mak ni. Kemudian dia kata pada masa itu anak dia nak minum susu. Selalunya dia buat balik susu bagi mak bapak minum, lebih baru dia bagi anak minum. Pada pagi itu mak bapak dia tak minum kerana dia balik lambat. Anak dia menangis, dia tak bagi. Sehinggalah mak dia bangun, dia bagi susu. Dia kata itulah kebaikan yang aku buat. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau itulah amalan yang paling mulia di sisimu, engkau bukalah pintu gua ni. Maka terbuka. Ni dalil, ni hujah dia. Boleh bertabaruk dengan amalan kebaikan. Begitu amalan wali. Oh, dia orang wali ni zikir sampai ribu-ribu wali ni, ya. Cuma wali ada yang wali jadian, nah itu kita kena buat lain lah yang tu. Tapi wali ni boleh, maknanya kita boleh tabaruk dengan amalan. Boleh. Tu yang kata tu kenali tadi kan, kita pergi ziarah, tu kenali ni siapa tak kenal dia. Dengan amalan dia orang tasawuf. Tu kenali. Saya baca kitab dia ada 2 jilid. Ma'rifatullah, kitab dia ada 2 jilid. Masya-Allah, huraian dia tu kenali. Sampai kita tak faham dah ni, kena pergi rojok kepada orang ni, dia punya bahasa dalam. Tu kenali. Ya. Yang kedua apa dia? Ni 3 pemuda tadi. Yang pertama dia buat kebaikan, yang kedua dia jadi orang kaya. Dia jadi orang kaya. Dia ada satu pekerja dia. Tiap-tiap bulan bayar gaji. Tapi satu orang ni bila nak bayar gaji tak tahu pergi mana hilang. Kemudian dia tak akan makan gaji orang tu. 10 tahun orang tu datang balik. Rupanya gaji kawan ni dia pergi bela, dia beli kambing, dia bela daripada seekor sampai 1 lembah. Toke ni dia kaya. Dia kaya ni hak terpangkap dalam gua ni. Dia kata kebaikan yang aku pernah buat, dia kata apa dah? Aku ni orang kaya. Aku ada kuli ramai. Bekerja kutip buah tamar, buah kurma, kutip buah kurma. Aku tiap-tiap bulan aku bayar gaji. Tapi yang satu orang lelaki budak ni, dia kata aku bila nak bayar gaji dia tak tahu pergi mana hilang. Jadi gaji dia aku nak simpan, takut aku belanja habis. Jadi aku beli kambing seekor, letak di satu kandang. Dah lama sangat dah kambing dan membiak-biak sampai 1 lembah. 10 tahun dia ni mai balik. Syekh ni mai balik. Bos, gaji saya dulu mana? 10 tahun dah. Kemudian dia tunjuk itu gaji kamu tu kambing 1 lembah. Syekh ni pun sapu bersih. Seekor aku tak dekat bos ni. Sapu bersih. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia kata kalau itulah kebaikan yang aku buat, aku tak pernah makan harta orang, kau bukalah pintu gua ni. Terbuka. Tinggal lagi. Nak keluar tak boleh lagi. Sikit lagi. Tinggal seorang lagi. Jawab yang 2 orang ni, apa pula kebaikan kamu? Dia kata aku pun orang kaya. Aku berkenan dengan seorang perempuan. Perempuan itu sepupu aku. Aku meminang aku, dia tak mahu kerana aku orang jahat. Jawab laki-laki ni, kebaikan yang aku pernah buat, aku berkenan dengan sepupu aku perempuan. Aku ajak dia kahwin, dia tak mahu. Satu hari sepupu perempuan aku ni orang susah. Ayah dia sakit, perempuan ni nak beli ubat tak ada duit. Mai jumpa aku, dia tak. Mai jumpa aku bagi satu syarat. Aku boleh bagi pinjam kepada kamu 100 dirham untuk perubatan ayah kamu. Tapi syaratnya kau kena berzina dengan aku, kerana aku minat lama orang kepada kamu. Perempuan ni oleh kerana sayang kepada ayah ni, janji dapat duit sudah. Tiba-tiba nak berzina. Dalam hadis cerita pada laki-laki ni dah langkau dah, paha dia naik atas perempuan ni. Tiba-tiba perempuan menggigit getah. Kata laki-laki ni, "Hai, tadi kata setuju nak berzina ni, buat getah macam ni, nak projek macam mana?"
Jawab perempuan ni, aku tak pernah buat perkara yang maksiat ni kerana aku takut dengan Allah. Maka laki-laki ni pun terjatuh. Dia kata, sejak pada itulah aku tak jadi lagi orang jahat, dan duit itu pun aku bagi kepada sepupu aku. Sejak itu aku tak mau lagi berzina. Sebelum ni tulis dalam hadis apa, 99 orang dah aku dah berzina. Hari ni aku tak berzina lah dengan sepupu aku ni, kerana dia terlalu takut dengan Allah, sedangkan aku dah berzina begitu ramai, tak takut. Dia bertaubat. Dia kata, ya Allah, kalau itulah kebaikan yang aku pernah buat, yang spesial, bukalah. Akhirnya terbuka. Itu boleh keluar. Ini dalil yang boleh kata pada kita bertawassul. Dalam Al-Quran pun ada. Allah kata, carilah jalan-jalan yang kamu boleh mendekatkan kepada aku. Dia panggil pada salsilah. Pernah dengar tak salsilah? Dalam Al-Quran ada. Itu Al-Quran. Dalil kita boleh tabaruk dengan orang ni. Allah kata, carilah jalan. Jadi geng tarekat ni dia cari jalan lah. Jalan mana? Jalan nak dekat dengan Allah, ambil tabaruk dengan wali-wali ni. Kemudian zikir. Kerana dia ada kaedah dia. Kalau pergi ke kubur minta macam tu saja tak boleh. Dia kena zikir dulu. Zikir. Itu yang kata zikir kuat, zikir bergoyang. Boleh. Tapi kita nak kena faham dulu lah. Cuma yang geng ni, geng yang tarekat kebanyak. Saya mengajar kepada orang tarekat ada 4 tempat. Di Selangor ni saja. Kan saya pernah sebut dari sini kan, 4 tempat. Di Panamaran saja 2 tempat saya tu. Kampung Delik satu. Kampung Delik tahu Kampung Delik? Kampung Delik satu, Panamaran tempat saya satu, Shah Alam satu, Seksyen 27, Shah Alam Seksyen 13. Ada Seksyen 27 Alam Mega. Ada 4 tempat saya mengajar pada orang tarekat. Yang pakcik-pakcik ni zikir puluh tahun dah. Tapi bila kita mengajar balik situ, oh, tabaruk macam ni tak boleh pakcik, salah ni pakcik. Allah nak buat macam mana? Sebab tu kita kata, jangan ikut step kita. Kita ikut step agama. Agama kata pada awaluddin ma'rifatullah. Pergi kepada mengenal Allah dulu, baru kita pergi kepada tasawuf. Ni tak zikir. Yang tu yang zikir atas gunung jerai. La ilaha illallah, la ilaha. Tuhan merah putih, Tuhan merah putih. Ada? Salah. Batu tarekat ni dia jalan yang lincin. Silap yang jatuh gaung. Kena belajar dulu. Bab akidah kena bagi mantap, kemas tu, baru nak pergi ke lain. Kalau guru saya, dia cukup marah kalau orang turun pergi ambil tarekat tu. Dia kata bongok. Dia kata bongok. Saya apa? Adakah orang naik pokok, dia kata tak payah ikut panjat, ikut tujang, ikut perdu dia, turun lompat naik atas pucuk tu. Dia kata orang tarekat turun pergi ambil tarekat ni, umpama orang nak panjat ambil musangking, dia tak panjat ambil ke bawah, dia lompat naik ke atas, akhirnya jatuh. Tu guru saya Ustaz kata. Ambil wallahualam, memang 1 jam 5 minit 16 saat. Tapi rasa lama kita. InsyaAllah akan datang kita belajar lagi. Kita tanda di situ. Uraian yang ketiga pernah menyatakan hukum adat. Habis hukum adat, hukum akal. Habis hukum akal, dia huraikan lagi kepada kita apa maksud usul din itu. Kemudian baru sampai wujud. Tak tahu berapa lama lagi lah nak sampai di sana. Kan? Nah, saya dah mengajar kat sini dah 15 kali. Saya dah rekod 15 kali. Dia pun saya baca secara laju lah, kerana ada yang kita dah faham kan? Satu lagi, saya kalau terawih baru-baru ni berlaku, saya sedih lah di masjid saya tu. Saya kalau lepas terawih kan, kita lepas terawih kita witir, lepas tu kan kita zikir, betul tak? Ya Latif. Tapi saya selalunya tak Ya Latif, cuba kita nak buat kelainan sikit. Apa dia? Saya sebut pada habis je bagi salam, witir yang ketiga aja. Kemudian saya Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbu ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah La ilaha illallah. Mai 3 orang Pok Wahab ni.
Masjid saya dia tak ada silap sikit mai 3 orang Pak ni imam ayat kita nak bincang sikit tiga lawan satu saya kata apa pula saya ada dalam hati tu ni apa buah pula dia nak pergi kat saya ni imam Nur Muhammad apa ni zikir ni dia kata zikir ni Nabi bukan jadi dengan nur kan kita kata Nur Muhammad kan dia kata Nabi bukan jadi dengan nur Nabi diberanak oleh Aminah pula rasa kata jahanam ke Nabi bukan jadi dengan nur Nabi diberanak oleh Nabi ni jadi dengan ayah Ali Aminah Abdullah ayahnya Abdullah ibunya Aminah saya kata sudah saya kata tak boleh kah macam ni dia kata zikir macam tu saya kata Haji yang tu bukan zikir yang tu syair ada zikir dengan syair pun dia dah terbalik lah kan saya kata itu syair termasuklah syair ni syair apa dia kata apa dia syair yang kata aku tidak layak ke nerakamu aku tidak layak ke syurga macam mana syair tu saya pun lupa lah syair tu kan ila stulil firdaus kan aku tidak layak ke surgamu dan aku tidak sanggup ke nerakamu itu pun syair yang ni pun Wahabi masalah ni hak pasal Nur Muhammad dia kata Nabi ni bukan jadi dengan nur dia kata ustaz salah faham dulu dia kata saya pun zikir yang tu sekarang dia tahu kata syirik saya pun tak zikir lah dia kata dia kata syirik saya pun tak zikir dia kata dulu dia zikir dan dia pergi belajar kat mana lepas tu dia kata hari ni dia tak zikir kerana syirik tiba-tiba saya Imam Zaidi ni zikir lepas tarawih orang ramai pula janganlah dia kata tolong jangan buat dia kata kat saya kata Haji makhluk yang pertama Allah cipta ni siapa dia makhluk langit bumi tak ada lagi apa semua ni mula-mula Allah buat makhluk ni apa dia Nur Muhammad ada tak ada Nur Muhammad tu Haji dia diam saya kata okey Nur Muhammad yang nombor 1 makhluk Allah cipta maknanya adalah Nur Muhammad cuma lagu mana bentuk nur tu bulat ke cahaya kalau lagu mana lagu lampu ke kita tak tahu yang tu tapi Nur Muhammad dah ada Haji masa lahir Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal kan kita buat oleh Rasul tu kan lahirnya Nabi Muhammad Haji tak pernah jumpa kan hadis lahirnya Nabi Muhammad ni cahaya sehingga penduduk Mekah ni jadi bengong cahaya tu Nur Muhammad Haji tu Nur Muhammad kan Haji tak pernah jumpa ni saya kata ni hadis-hadis macam ni sehingga ada patung-patung berhala tumbang habis pecah kerana cahaya Nur Muhammad ni yang ketiga saya kata Allah kata pada lahirnya Nabi Muhammad ni umpama cahaya macam mana Allah angkat Nabi Allah Isa naik ke atas langit manusia ni ya Allah jahiliyah dia ketika itu datangnya Nabi Muhammad ni umpama cahaya yang diboleh yang tak boleh yang diboleh hukum hakam dia ada balik kalau tidak manusia duduk dalam gelap ketika itu sebaik datangnya Nabi Muhammad ni kita ni kalau tak datang Nabi Muhammad pada kita agak-agak nak jadi kelam kita dulu maka datangnya Nabi Muhammad tu umpama cahaya termasuklah Nabi Muhammad cahaya dia cahaya Al-Quran sifat Nabi itu sifat Al-Quran dalam hati dia tu jadi kita dah kata ya Allah kau pancarkanlah cahaya ke dalam kalbu bukan diri ketui cahaya tu masuk dalam tubuh kita maksudnya engkau bagilah kepahaman aku ni akhlak aku ni seperti mana akhlak yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita tapi dia tak arti syair tu dia tak arti syair ini bukan kata tu dia susah nak faham itu nama dia syair siapa yang buat ni ila stulil firdaus ni Imam Asy-Syafi'i dia panggil apa syair yang tawadhu ya Allah aku tidak layak ke syurgamu Wahabi kata kita duk minta syurga dia duk habaq tak layak kita duk sibuk nak minta syurga dia duk habaq tak layak Wahabi dia faham dia tak arti syair tu kita merendah diri aku tak layak ke syurgamu Tuhan aku dosa banyak tapi aku tak sanggup juga ke neraka
Nah, itu dia panggil tawadhu. Baru kita duk rasa aku tak layak ni, maknanya kita banyak dosa. Kita kena buatlah amalan tambah. Ni dah aku syurga hanaka. Betul duk bangga itu. Itu Pak Wahab agak-agak video ni pi kat depan lah senang. Pening kan kayak ni. Dia tunggu silap je bid'ah. Dia tunggu silap je bid'ah. Kena letih kayak ni. Kan? Wallahualam habis itu. InsyaAllah akan datang kita jumpa lagi dan kita sambung lagi pengajian kita. Untuk sepanjang saya mengajar di sini, sekiranya ada salah silap, termakan minum dan terlebih cakap, minta maaf dan minta ampun lah. Kerana nyawa saya semalam ni pun kita tak boleh nahat juga. Cuma minta doa lah. Mudah-mudahan kita panjang umur dan khatam kitab yang kita baca ni. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Engkau fahamkanlah kami tentang ilmu agama yang benar ya Allah. Engkau tetapkanlah iman kami dan akidah kami, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah, kami jahil, kami tidak mengerti tentang ilmu agama, tetapi Engkau berilah taufik dan hidayah kepada kami untuk kami kuat untuk belajar ilmu agama di mana saja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami beribadat yang selama ini dalam keadaan kami jahil, Engkau terimakanlah ibadat kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan amal ibadah di akhir-akhir Ramadan ini. Jangan memberatkan tulang kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau temukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Engkau temukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Engkau temukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah, kerana kami banyak dosa ya Allah. Dosa kami begitu banyak pada Engkau ya Allah. Engkau sajalah yang mengetahui dosa kami ya Allah. Yang begitu banyak dosa mata kami yang melihat benda yang haram, dosa tangan kami yang memegang benda yang haram, kaki kami berjalan pada tempat yang haram ya Allah. Dosa telinga kami mendengar benda yang haram ya Allah. Dosa mulut kami yang bercakap dan memakan meminum benda yang haram ya Allah. Dosa kalbu kami yang ada sifat nazmumah ya Allah. Kebersihkanlah kalbu kami ya Allah daripada sifat nazmumah kepada sifat mahmudah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selalu beri rezeki kepada kami yang bermacam-macam ya Allah. Kami sentiasa menerima nikmat kamu ya Allah, tetapi kami jarang menyebut namamu ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami dan kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhirat nanti Engkau izinkanlah kami bertemu dengan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Kan kami tak pernah pandang Nabi kami, kami tidak pernah melihat rupa Nabi kami ya Allah, tetapi kami rindu dengan namanya dan dengan tubuhnya ya Allah. Izinkanlah penglihatan kami menatap wajah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami sangat rindu kepada beliau ya Allah. Kau izinkanlah kami sebagai umatnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhirat nanti Engkau terimakanlah kami ini sebagai hamba-Mu ya Allah. Engkau pandangkanlah kami di padang mahsyar ketika manusia tengah ramai itu ya Allah. Engkau pandangkanlah kepada kami dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di padang mahsyar nanti Engkau ambillah kami, letak di bawah teduh arah-Mu ya Allah. Kerana di padang mahsyar ini sangat panas ya Allah. Bersaksikanlah kami sentiasa berwudu membasuh kepala kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami membasuh kepala kami hanya kami untuk mendapatkan sujud padamu ya Allah. Di akhirat nanti ketika manusia di padang mahsyar, Engkau letakkanlah kami dari perkumpulan yang dapat teduh arah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami ya Allah. Janganlah Engkau uji kami dengan perkara dunia ya Allah yang kami tidak dapat tanggung ya Allah, kerana kami iman kami lemah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkau berilah kesempatan hidup kepada kami ini, panjang umur ya Allah, supaya kami membalas dosa-dosa yang ada pada kami ya Allah. Kau panjangkanlah umur kami supaya kami dapat melakukan amal ibadat lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa pada kami ya Allah. Mereka membesarkan kami dengan sempurna. Mereka bergadai nyawa untuk membesarkan kami. Mereka menjaga kami dengan sempurna ya Allah, tetapi kami tidak sempat membalas jasa kedua ibu bapa kami. Mereka sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekarang kami sudah sedar pentingnya ibu bapa bagi kami ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah, yang ibu bapa kami yang sudah meninggal dunia. Tempatlah roh mereka di kalangan orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu bapa kami masih hidup, panjangkanlah umur mereka, permudahkanlah amal ibadat mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami ya Allah. Fahamkanlah ilmu agama kepada anak-anak kami dan cucu-cucu kami, kepada jiran kami, ke ahli keluarga kami ya Allah. Jadikanlah ahli keluarga kami dan anak cucu kami, jadilah mereka orang yang salat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah tinggal zuriat kami yang derhaka kepadamu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kami yakin Engkau mendengar apa yang kami pinta ini. Kami yakin Engkau melihat apa yang kami buat amalan pada malam ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sudah menyesal apa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami yang dhaif, lagi miskin, lagi hina ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.